Selamat sejahtera Cikgu Lily. Nama saya Sulit Wen, Ketua Kumpulan 2. Tajuk kami ialah Pasca Dekolonisasi Malaysia. Ahli-ahli kumpulan saya ialah Sean, Joey, Jamie, Pei Ying, Yik Hui, Akash, Mei Ying, Safa, Sabrina. Sekarang saya akan memberikan laluan kepada Safa untuk menjelaskan pengenalan topik kami. Salam sejahtera kepada pensyarah. Nama saya Safa. Saya akan membincangkan tentang pengenalan untuk sejarah British ke Malaysia. Mari kita mulakan. Pada abad ke-19, pengusaha Inggeris Francis Wright merebut Pulau Pinang dari Sultan Kedah pada tahun 1786 dan memulakan pemerintahan kolonial Inggeris di Malaysia. Sorot perubahan ekonomi, sosial dan juga politik yang dibawa oleh penjajahan British seperti peralihan dari ekonomi tradisional kepada tanaman komersial seperti getah dan juga lada. Pemerintahan kolonial British ini juga membawa kepada perubahan dalam pentadbiran termasuk peralihan dari tanah pemerintahan Melayu kepada konsep tanah kerajaan. Pemerintahan kolonial Inggeris di Malaysia juga membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan. Pembangunan sekolah dan universiti membawa masuk pendidikan barat. Pengangkutan juga meningkat dengan pembinaan jalan raya dan rel kereta api memberi sumbangan kepada pertumbuhan perdagangan dan juga ekonomi. Seterusnya, akhir penjajahan British. Penjajahan Inggeris di Malaysia berakhir pada tahun 1957 ketika Federasi Tanah Melayu, kini dikenali sebagai Malaysia, mencapai kemerdekaan. Proses kemerdekaan ini berlaku dengan aman dan membuka babak baru dalam sejarah Malaysia. Warisan penjajahan Inggeris juga dapat dilihat dalam setiap aspek kehidupan moden Malaysia, termasuk undang-undang pentadbiran, infrastruktur yang terus mempengaruhi pembangunan negara ini selepas mencapai kemerdekaan. Isu semasa yang mencerminkan kesan dan pengaruhnya juga boleh dilihat dalam cabaran kesihatan mental di era moden. Pemisahan ketara antara minda dan jasad dalam pandangan Descartes telah memberikan kesan dalam penanganan kesihatan mental yang cenderung fokus kepada rawatan biologi dan farmaseutical, sementara aspek psikososial dan budaya diabaikan. Saya akan membincangkan tentang faktor pengaruh Inggeris dalam sosial ekonomi di Malaysia. British memperkenalkan sistem pendidikan berdasarkan model Inggeris dan membentuk asas pendidikan di Malaysia. Sekolah-sekolah yang didirikan menyediakan pendidikan dalam bahasa Inggeris yang kemudiannya menjadi bahasa kedua penting di Malaysia. Ini membuka peluang pekerjaan dan memperluas pengetahuan dalam kalangan rakyat. Selain itu, kekayaan dan sumber alam yang melimpah di tanah Melayu juga menarik perhatian British. Mereka melihat peluang perdagangan yang menguntungkan dan memulakan hubungan dagang dengan raja-raja Melayu. Perdagangan biji timah dan rempah ratus menjadi faktor utama kedatangan mereka. Selama sejahtera cikgu, saya akan bercakap tentang faktor-faktor pengaruh Inggeris. Britain cuba menjajah Borneo pada tahun 1771, tetapi tidak sampai syarikat Hindia Timur Inggeris membeli Pulau Pinang pada tahun 1786, barulah mereka berdapat di Malaysia. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan British membawa sistem mereka ke Malaysia. Salah satunya mungkin perkembangan kolonial. Kuasa Eropah menggunakan perluasan kolonial sebagai strategi utama untuk meningkatkan pengaruh ekonomi, politik dan ketenteraan mereka. Malaysia boleh menyediakan sumber yang berbeza untuk mengukuhkan ekonominya.
British juga dapat mengekalkan kawalan dengan menguasai kawasan tanah yang luas. Tambahan pula, mereka juga menjalankan aktiviti dakwah di Malaysia untuk menyebarkan agama Kristian di rantau ini. Selain itu, kepentingan strategi merupakan satu lagi faktor untuk British memasuki Malaysia. Selat Melaka di Malaysia merupakan laluan laut yang penting dan memainkan peranan penting dalam perdagangan global. Lokasinya yang strategi adalah di persimpangan Asia Timur dan Timur Tengah. Dalam keadaan ini, Melaka menjadi hub penting bagi perdagangan rempah ratus khususnya di Asia Tenggara. Di samping itu, melalui Selat Melaka, kapal boleh meratasi Asia dengan lebih cepat dan lebih langsung, boleh mengurangkan masa pelayaran dan meningkatkan kecepatan perdagangan. Tambahan pula, kawalan ke atas selat itu membolehkan UK menggerakkan kuasa tentera laut dengan pantas mengikut keperluan. Oleh itu, kawasan dapat mengekalkan kawalan. Topik saya ialah kesan pengaruh Inggeris dalam politik di Malaysia. So, saya akan mengeksplainkan bagaimanakah sistem Westminster membawa pertukaran kepada sistem pentadbiran Malaysia. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia mengamalkan dua sistem pentadbiran, ialah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sistem demokrasi berparlimen merupakan berdasarkan sistem Westminster kerana Malaysia merupakan bekas tahan jajahan British. Maksud, demokrasi berparlimen adalah rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan. Sebagai contoh, rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan rakyat. Selain itu, pilihan rakyat umum diadakan dalam tempoh 5 tahun. Seterusnya, sistem demokrasi berparlimen telah melahirkan taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi pemimpin yang dipilih. Hal ini demikian kerana rakyat juga terlibat dalam menentukan hala tuju politik Malaysia. Sistem demokrasi berparlimen memberikan ruang dan peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang berkebolehan dan berkualiti. Pemimpin yang terpilih akan berkhidmat dengan baik kepada rakyat. Dalam hal ini, rakyat mempunyai hak bersuara, berpolitik dan berpersatuan dan ekonomi negara dapat diperkembangkan. Lain daripada itu, negara dapat mengekalkan keamanan dan keharmonian. Hal ini berlaku demikian kerana segala permasalahan dapat diselesaikan melalui rundingan. Lebih-lebih lagi, perancangan pembangunan kerajaan dapat mudah diatur. Oleh itu, sistem ini dapat mengurangkan tekanan antarabangsa dan dapat membukukan perpaduan dan menjamin kestabilan politik. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Teo Ping dan saya akan meneruskan pembentangan video dengan membincangkan kesan penjajahan British terhadap ekonomi negara Malaysia. Sebelum kedatangan British, masyarakat Tanah Melayu menjalankan kegiatan ekonomi tradisional merujuk kepada aktiviti keperluan sendiri seperti melombong, menternak binatang, bercocok tanam dan memungut hasil hutan. Semasa penjajahan British telah memperkenalkan kegiatan ekonomi Tanah Melayu berasaskan dualisme. Penjajah British telah memperkenalkan pembahagian etnik berdasarkan jenis pekerjaan. Sebagai contoh, orang Melayu yang tinggal di bandar bekerja dalam sektor kerajaan dan di luar bandar di sektor pertanian, manakala orang Cina di bandar terlibat dalam pelombongan dan perdagangan dan orang India menjadi sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja ladang. Dengan hal ini, ekonomi berasaskan dualisme melalui corak penglibatan ekonomi antara kaum dan kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjejaskan kedudukan ekonomi masyarakat Tanah Melayu.
Penjajahan British sebenarnya telah menyebabkan penduduk asli terutamanya orang Melayu terpinggir dalam sektor moden. Jurang yang besar antara orang Melayu dan etnik lain seperti orang Cina dan India terlihat jelas dalam pelbagai aspek termaksudlah pemilikan kekayaan, kawasan ekonomi utama, bandaraya pemodenan dan pembahagian pekerjaan. Hakikat dualisme ekonomi ini telah mewujudkan dua cara hidup ekonomi yang berbeza iaitu sektor moden dan sektor tradisional. Kebanyakan orang Eropah dan Cina terlibat dalam sektor moden dengan aktiviti pengeluaran tinggi seperti pelombongan dan perdagangan. Sementara itu, masyarakat asli iaitu orang Melayu cenderung terlibat dalam sektor tradisional dengan aktiviti pengeluaran rendah seperti pertanian dan penangkapan ikan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat asli terperangkap dalam kawasan tradisional yang kurang berkembang dan ekonominya kurang produktif. Sementara itu, penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar. Setelah Malaysia bebas daripada penjajahan iaitu zaman dekolonisasi, kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara dikenali sebagai dasar ekonomi baru. Matlamatnya adalah untuk membasmi kemiskinan masyarakat dan juga menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Selain itu, menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi serta menambah daya pengeluaran dan pendapatan orang Melayu. Dengan perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah kepada sektor yang lebih lumayan dan produktif, wujudnya peluang pekerjaan sama rata untuk golongan rakyat yang menganggur. Seterusnya, Sean akan meneruskan pembentangan video tentang kesan penjajahan British terhadap sosial negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada semua, nama saya Sean dan topik yang akan saya bincangkan untuk presentasi ini adalah kesan pengaruh British terhadap aspek sosial di Malaysia, terutamanya aspek pendidikan, sistem pendidikan. So, satu aspek yang boleh dipertimbangkan untuk topik ini merupakan sistem pendidikan. Semasa era penjajahan British di Malaya, sistem pendidikan vernacular telah dijalankan yang bermaksud penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar. Oleh sebab demikian, sekolah Melayu dihadiri rakyat berkaum Melayu, sekolah Cina dihadiri rakyat berkaum Cina dan sekolah India dihadiri rakyat berkaum India. Hanya sekolah Inggeris di bandar yang dihadiri oleh semua kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sahaja sebagai bahasa penghantar. Satu faktor yang perlu diberikan perhatian adalah sekolah Inggeris kebanyakannya dihadiri oleh anak-anak sultan ataupun kerabat diraja dan anak pembesar dan individu yang penting dalam kerajaan. Implikasi sistem sebegini telah melahirkan isu perkauman antara rakyat berbagai kaum disebabkan oleh pengasihan sekolah mengikut geografi dan taburan penduduk, penggunaan bahasa yang berlainan serta perbezaan budaya. Pada masa itu, semangat patriotisme terhadap Malaya tidak wujud tetapi lebih daripada semangat kaum dan kumpulan etnik mereka. Setelah mencapai kemerdekaan, negara telah menjalankan sistem pendidikan yang sama rata di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Sekolah kebangsaan telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, manakala sekolah jenis kebangsaan diberikan kebebasan untuk menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar. Kurikulum yang seragam diterapkan oleh semua sekolah. Bahasa Inggeris juga digunakan dalam pengajaran subjek general seperti sains dan matematik yang merupakan program dua bahasa di mana kedua-dua bahasa ini boleh digunakan untuk mengajar. Soalan peperiksaan juga ditulis dalam dua bahasa dan jawapan murid turut diterima dalam mana-mana antara dua bahasa tersebut. Kesannya, perpaduan antara kaum telah digalakkan melalui penerimaan murid pelbagai kaum ke sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan. Hal ini boleh memupuk persefahaman antara satu sama lain serta mengeratkan hubungan antara murid-murid yang berlainan kaum, budaya ataupun etnik. Sebagai contoh, setiap perayaan dirayakan bersama-sama tanpa mengira kaum di sekolah melalui persembahan berbagai bentuk seperti tarian, nyanyian, skit dan sebagainya. Di samping itu, identiti sebagai warga negara Malaysia juga terselah melalui pengajaran bahasa kebangsaan kepada semua murid di semua sekolah. Penguasaan ataupun pendedahan kepada bahasa Melayu bukan sahaja menerajui komunikasi sesama rakyat yang berbeza kaum, malah juga membantu untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan kanak-kanak sejak usia yang muda lagi. Berkata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Menurut Zawawi 2005, the need for national integration has always been crucial to Malaysia, given the political reality of having a society that is pluralistic in most aspects. Dan ini bermaksud bahasa kebangsaan merupakan alat yang sangat penting dalam integrasi nasional yang membantu mempertingkatkan Malaysia dalam berbagai aspek, terutamanya patriotisme rakyat. Nama saya Jamil. Sekarang saya akan memperkenalkan konsep dualisme Cartesian. Dualisme Cartesian merupakan teori falsafah dan pemikiran yang diperkenalkan oleh René Descartes pada abad ke-17. Dualisme Cartesian telah membawa idea bahawa minda dan tubuh adalah dua entiti yang berbeza dan boleh wujud secara masing-masing. Dualisme Cartesian juga telah membahagikan kehidupan kepada dua ekstrim, iaitu sifat mutlak manusia, manakala alam benda dianggap sebagai tidak mempunyai apa-apa nilai atau makna. Hal ini telah membawa kepada pemahaman bahawa alam semula jadi adalah alam mati untuk dieksploitasi. Salam sejahtera semua. Saya Joey akan membentangkan ahli falsafah yang berkaitan dengan dualisme Cartesian. René Descartes merupakan ahli falsafah Perancis yang memperkenalkan dualisme Cartesian pada 1664. Teori ini beralasan bahawa Tuhan adalah berbeza daripada manusia, manakala tubuh dan minda manusia juga berbeza antara satu sama lain. Pengenalan teori keraguan dikenali dengan kata-katanya I think, therefore I am. Dalam bahasa Melayu, saya fikir maka dengan itu saya ada. Dan berargumen bahawa anda tidak dapat menolak kewujudan fikiran sambil menggunakan fikiran anda untuk melakukannya. Beliau memberikan keutamaan kepada minda dan berpendapat bahawa minda boleh wujud secara berasingan tanpa badan, sementara badan tidak dapat wujud secara berasingan tanpa minda. Selain daripada itu, teori jiwa Plato dalam bahasa Inggeris Plato's Theory of Soul yang diilhamkan oleh Socrates menganggap jiwa sebagai intipati seseorang, menentukan tingkah laku manusia. Plato menganggap intipati ini sebagai penghuni kekal yang tidak berjasad bagi seseorang. Beliau berkata bahawa jiwa wujud dan mampu berfikir walaupun selepas kematian jasad. Seterusnya, jiwa akan terus-menerus dilahirkan semula dalam badan berikutnya. Tambahan pula, Plato merupakan orang pertama yang percaya bahawa jiwa adalah sumber kehidupan dan minda. Antara lain, Plato mempercayai jiwa adalah penggerak diri yang memberikan kehidupan kepada badan. Bagi Plato, jiwa menggerakkan sesuatu melalui pemikirannya, dan oleh itu, jiwa merupakan penggerak dan seorang pemikir. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Akish Kumar dan saya daripada grup 2. Hari ini saya akan bercakap tentang jenis-jenis dualisme. Terdapat 3 konsep atau jenis dualisme, iaitu egoisme, anthropocentrisme dan juga eurocentrisme. Perkataan egoisme berasal daripada bahasa Latin ego yang bermaksud aku. Egoisme boleh didefinisikan sebagai sebuah teori di mana keanggapan sesuatu nilai itu baik kalau dapat menguntung diri sendiri. Konsep ini diasaskan oleh seorang yang bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche. Beliau telah menyatakan bahawa kemoralan ialah tentang diri sendiri, seperti kepentingan diri, kesedaran diri dan sebagainya. Teori ini dikatakan sebagai individualistik kerana teori ini diambil atas tujuan untuk mendapat kesemua faedah untuk diri sendiri sahaja. Sekarang pula kita akan bercakap tentang anthropocentrisme. Anthropocentrisme menjelaskan bahawa manusia ialah kehidupan yang tertinggi ataupun terkuat di alam semesta. Manusia dapat melakukan apa sahaja yang diinginkan tetapi boleh membawa keburukan kepada alam sekitar. Alam sekitar dilihat sebagai sumber atau tempat cari rezeki semata-mata untuk kepentingan manusia. Anthropocentrisme juga boleh dianggap sebagai sifat egoistik, di mana anthropocentrisme bertentangan dengan biocentrisme dengan ecocentrisme. Biocentrisme ialah di mana semua kehidupan diklasifikasi sebagai satu, manakala ecocentrisme dibawa maksud kepentingan untuk menjaga keseimbangan alam sekitar. Yang ketiga ialah eurocentrisme.
Eurocentrisme menyatakan bahawa penilaian nilai-nilai dan kebijakan dari pandangan Eropah adalah sebagai pusat. J. M. Blount menyatakan kepercayaan ini ialah suatu bentuk teori untuk meresapkan budaya yang berpusatkan Eropah, di mana Eropah adalah pencetus peradaban manusia. Dengan ini, budaya Eropah ini dipandang secara lebih tinggi daripada budaya-budaya yang lain. Sekarang, saya akan beri pendapat saya dan pandangan saya sendiri terhadap konsep dualisme. So, pada pendapat saya, dualisme ialah suatu konsep yang tidak adil. Dualisme mengajar kita bahawa manusia ialah hanya satu kehidupan di alam ini. Manusia hanya perlu berfikir tentang diri sendiri sahaja dan manusia boleh buat apa-apa perkara yang diingini. Terdapat 3 jenis dualisme iaitu egoisme, anthropocentrisme dan juga eurocentrisme. Pertama sekali, di egoisme, ini mengajarkan diri kita untuk hanya mementingkan kebaikan kepada diri sendiri. Kepentingan dan kebaikan orang lain tidak dipeduli. Jika seseorang memiliki sikap egoisme, beliau tidak akan disukai oleh orang lain dan jika mereka terlibat dalam sebarang masalah, mereka tidak akan ada sesiapa untuk menolong mereka. Yang kedua ialah anthropocentrisme. Anthropocentrisme ini boleh dilihat seperti manusia ialah raja di dalam alam ini. Alam tidak penting dan hanya menjadi tempat mencari sumber oleh manusia. Manusia yang mengikuti konsep ini boleh dikatakan sebagai seorang yang tidak berhati. Ini kerana anthropocentrisme ini boleh membawa kepupusan kepada hidupan lain dan juga keburukan kepada alam kita. Akhir sekali ialah eurocentrisme. Eurocentrisme ini boleh menyebabkan berlakunya stereotip yang negatif. Ini dikatakan kerana budaya Eropah yang dianggap sebagai pusat di mana budaya yang bukan Eropah akan menyebabkan berlakunya stereotip negatif. Eurocentrisme juga akan menyebabkan budaya pengetahuan dan lain-lain yang bukan Eropah diabaikan, menyebabkan ketidakseimbangan dalam sebuah masyarakat. Hai, nama saya ialah Sabrina. Kesimpulannya, Malaysia boleh bergerak ke arah masyarakat yang lebih inklusif, saksama dan kaya budaya dengan merangkul pemikiran kolonial dan mengatasi dualisme Kartesian. Usaha bersama dari pembuat dasar, pendidik, profesional kesihatan, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai matlamat ini. Terima kasih.